Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl ayat 24 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الله أكبر. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Mereka menjawab cerita-cerita dongeng ure-ure dahulu kala. Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian dari dosa-dosa ure-ure yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenar. Sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya, maka Allah binasakan bangunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan bangunannya dengan melalui rancangan jahat mereka dari asas-asasnya. Lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan azab siksa sambil bertanya, mana dari sekutu-sekutuku yang kamu berperi-peri memusuhi nabi-nabi dan orang-orang yang beriman untuk membela mereka. Pada ketika itu berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan, sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejahatan adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir. Wallahu และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประทานอะไรลงมาพวกเขากล่าวว่านิยายโบราณ Allah. และพวกเขาจงแบ่งความผิดอย่างครบถ้วนในวันปรโลกเลยและจงแบ่งความผิดของบรรดาผู้ที่ทำให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้เพิ่งทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขากระทำผิดนั้นมันชั่วช้ายิ่งแน่นอนบรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเขานั้นได้วางแผนเอาไว้ดังนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมากับพวกเขาและการลงโทษได้มาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัวแล้วในวันปรโลกพระองค์ก็จะทรงให้พวกเขาอับยศและตรัสว่าไหนเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขาบรรดาผู้รู้กล่าวว่าแต่จริงวันนี้ความอับยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Empat keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl dapat kita membaca mendengar di surah Tadabbur pada pagi ini, mulai daripada ayat 24 sampai kepada ayat 27. Itulah ayat Allah
wahyu Allah yang menurunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keratan ayat yang kita baca? Itulah ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan melalui lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari kalangan hamba dia yang baca ayat dia, qiraat dia, wahyu dia hanya satu huruf, maka dia sanggup untuk nak balas 10 kali ganda sebagai balasan ganjaran pahala yang begitu besar, mulia, indahnya. Dan dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arsyil azim wa huwa arhamur rahimin. Nantiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nantiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Disertai berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, menyesak, duk mengganggu, duk muas-was, menipu, khianah dalam hidup harian kami. Susah untuk nak menuju kepada jalanmu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kamu redha, yaitu syurgamu jannah darun na'im. Serta berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas solat subuhi, khususnya secara berjamaah di masjid, serta angkat darajah begitu tinggi, mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu, sama ada di dunia ini dan juga di akhirat, kepada sekalian kami. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di antara perangai orang yang engkar, orang yang sombong dan juga orang yang tidak beriman yang kata adanya hari kiamat, apabila dikata kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Quran dah. Maka orang fakni ni dia partisip selalu dah, dia tak mengaku yang mana Quran turun kepada Nabi kita, duk wayak dia, duk dakwah dia, duk mengajak dia kepada al-Islam. Mereka berkata qalu asatirul awwalin, cerita dengan cerita dongeng orang-orang dahulu kala mari dah Muhammad hidup colek mik mana tak tahu. Hidup ambil cerita dalam surat tu, dalam buku tu. Hidup ekor-ekor sendiri, kata pak dia. Dia tu saya kata itu adalah Al-Quran. Inilah perangai orang tolak Quran. Orang tu saya dengar kata tu adalah Quran yang Tuhan buat turun. Maka ya lepas macam-macam. Ya tu tak saya beri medah, dia takut besarnya. Pengikut-pengikut dia tu hidup turut pula. Apabila pengikut dia turut, ya kat pemperayuk dia selalu dah. Duk hari-hari duk ditipu, fok-fok bodoh-bodoh, mata hitam putih-putih tak tahu apa tu. Hidup boleh makan darah dengan fok ni. Sebab itulah ya engkar dulu lagi dah. Ya ikutlah nak kata gapo, ya sairai semata. Fuak tu lah, fuak ni lah, tempat duk dengar lah. Sedangkan ni adalah Al-Quran daripada Allah, wahyu daripada Allah. Tak ada dah sebesar-besar nikmat. Kalau kita mikir alangkah habis gamuk syaitan ni. Allahu akbar kabira. Hidup menyesak orang, hidup menyeleweng orang, duk menipu, duk buat benda je ni pasal gelap. Nampak orang dicerah, apatah lagi Quran Allah lebih cerah daripada matahari terang benderang ni.
Oh, ia boleh harap manusia menyusuk daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dia kata, benar-benar dah maza anzala rabbukum, gapo tu kamu waktu kepada Nabi Muhammad tu. Dia tahu dah Quran. Sebab dia tahu sendiri Nabi tak kerti baca, Nabi tak kerti nulis. Dan juga tidak ada untuk guru midak hajar Nabi. Ada daripada WhatsApp. Kata ada untuk guru Nabi, duk mengajar Nabi, tak ada. Benar-benar Nabi terima daripada Allah melalui Jibril alaihissalam. Tetapi dia nak lock, nak katuk, nak tertutup pintu. Ia nak tu katuk tu adalah Al-Quran. Oh, ya apa? Kau tu kau ni, tu kau. Yang antara orang musyrikin Mekah tu dia kata apa? Dia tu usir kata Quran dia kata qalu asatirul awwali. Oh, ya paisi tepek paisi tu paisi ni macam-macam. Seorang tu kata itu adalah Al-Quran Al-Karim. Maka orang ni fani ni Allah di akhirat esok pula lah ni. Dia kata liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Hari kiamat esok. Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian. Belai duduk bengong situlah. Kita cakap kasar-kasar kok. Belai duduk bengong situlah. Belai duduk tuduhlah. Belai duduk mengaruklah tentang agama Allah tu. Belah lepas dia. Fak ni di akhirat esok supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Belai duduk tipu orang, belai duduk mengaruk, belai duduk bengong, belai duduk tak uti tu. Ikut ialah walau mana. Degi dia, belah dia lagi. Maka benda-benda tu di hari akhirat esok, dosa-dosa yang dia buat tu, dia kena pikul dosa-dosa. Dia duduk mengaruk di atas dunia dulu. Allahu Akbar. Kena pikul dosa kita, na'udzubillah kalau kita ada dosa. Supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat esok. Tak lepas dia. Allah. Kita orang Islam ni pun kena ingat kena ada dosa juga kita ni. Tetapi walaupun ada dosa, pintu taubah buka. Ya situ tempat kita kena duduk. Yang jadi seperti ingat iblis, tahu dia kata tu dosa, tapi duduk kacau nak duduk dalam dosa. Patut maka dosa dia esok dia kena pikul. Kita orang Islam ni memang tak sunyi daripada dosa. Semua manusia kena bersalah belaka, kena ada dosa belaka. Sama ada dosa lama, dosa baru, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa kecil, dosa halus, dosa macam-macam. Banyaklah, sikitlah. Tetapi kita ada apa? At-taubah, pintu taubah untuk nak menuju kepada syurga. Sebab itulah Adam AS setelah dia bersalah dengan Tuhan, maka Tuhan halau dia mai ke alam dunia ni. Maka dia nak kelik semula kepada dunia. Nak kelik semula kepada syurga. Maka ada keperluan bagi dia untuk nak klik kepada syurga? Tanya dia kepada Allah. Dia kata boleh, tak ada apa. Mungkin nak tahu bahasa ya. Mungkin nak tahu bahasa. Lalu itulah mereka berdua itu bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana. Zalimlah kami ini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau mu tak ampun dosa kami dan tidak rahmat kami, maka kami termasuk dari golongan orang yang rugi, orang yang zalim. Kata Nabi Adam AS bersama dengan isteri dia. Lalu itulah insya-Allah dia boleh masuk syurga semula pula. Dosa ni lagi tak lepas dah. Cuma khabar dasar kata kita tu mesti kena bertaubat kepada Allah. Rasulullah sendiri pun walaupun kita tidak ada dosa, tidak berdosa, tapi Rasulullah ada istighfar sehari-hari. Allah, roy kerang. Pan kerang. Taubatlah kepada Allah. Itu ya kita berharapnya. Nabi tak berdosa, tapi ia kena istighfar juga. Apa? Sebagai contoh tauladan baik kepada ummah dia. Inilah cara anak Adam apabila bersalah dengan Tuhan berdosa, maka taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatlah hari-hari. Banyak. 100 kali, 200 kali, 1000, 2000 lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebagai taubatan nasuha. Nasuha dah apa? Tersalah buat pula. Taubat pula. Lagu tu ya kita ni. Itulah sebaik-baik
makhluk Allah, hamba Allah, seorang anak cucu ada, apabila dia tu bersalah maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak ni dak degi kepala Allahu akbar, lalu saya kata mungkinlah dosa mu di akhirat esok. Perbuatan keji yang menetai agama Islam, menetai rasulmu di akhirat masa dunia dulu, maka dosa-dosa ini mu akan kena dipikul pada hari kiamat wa na'yazubillah, sebab dia tidak bertaubah kesalahan dia yang hidup di dunia dulu. Supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan juga memikul sebahagian dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenar. Kena pikul kok dosa-dosa fok-fok pengikut dia, hak dia duk menipu tu, hak dia menyesak tu. Tu si kata Quran, dia tak kata dah, bila dia kata dia takut orang pengikut dia tu hidup turut pula kata turut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan itu menjadi dosa sebab dia, maka dosa tu dia kena pikul. Allah, sebab tu Allah di akhirat esok orang pengikut rasanya ni tak reti pun, tidak ada ilmu tu, bi ghairi ilmi ni, yudhillunahum bi ghairi ilmin, duk menyesak mereka fok jenis pasal tidak ada ilmu, tak reti mata putih ke orang tak apa tu. Ya dah sungguh ke lagu ni. Sebab tu di akhirat esok fok ni dia doa pada ketua dia di akhirat esok. Dia kata apa? Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Allah, ya Allah ya Tuhanku, dhi'fain minal azab, tambahlah 2 kali ganda azab kepada fak dia. Sakit hati ya tak reti sungguh nyanyo ya turut pasal cinta. Allah kesia belah sungguh kita. Sia belah lah. Nah. Turut enggak tak reti. Kadang-kadang dia kena backup demo. Bila mati esok ya sakit hati ya doa tu. Rabbana dia akhirat esok, tapi Rabbana dia itu ada pakai dah. Rabbana atihim, wilah kepada mereka itu dhi'faini minal azab, 2 kali ganda azab. Allahu akbar, azab neraka 2 kali ganda. Sekali ganda tu pun tak nak tahan dah, sakit hati dah. Wal'anhum la'nan kabira. Suatu laknat pula, laknat sebagai besar ke atas mereka. Itu pemimpin, pengikut yang sakit hati kepada pemimpin dia, duk menyesak dia di atas dunia, apa di akhirat esok dia minta Tuhan. Dia panggil berkali ganda azab ke atas mereka, wal-iyazubillah. Sebab itulah fak ni sikit dah. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dia kena pikul juga azab. Dia duk menyesak fak pengikut dia tu. Ala sa'a ma yazirun, sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Itulah sejahat-jahat dosa, seburuk-buruk dosa, sekeji-keji dosa. Dosa apa hak dia mereka buat tu? Dosa hak mereka menetai itulah, menetai agama Allah, Rasulullah mereka tu. Gapo? Iaitu Al-Quran. Allah sungguh. Dak menetai Quran. Itu saya kata Quran tu waktu tu. Dia kata cerita dongeng-dongeng hak Muhammad duk reko-reko, duk kutip-kutip mai dulu. Hak dulu mai. Allahu akbar. Lalu setelah tak cukup dengan tu lagi, fak dia qad makaral ladzina min qablihim, kata Tuhan. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan jahat. Allah, makar, tipu, jahat, mengarut. Orang dulu lagi dah. Sebab itulah agama Islam ni royak. Jok zaman Adam AS masuk kepada Nabi kita dengan sampai kiamat. Dia royak pakai benar-benar dulu. Orang sekarang, orang dalam keadaan sekarang masa Nabi dan masa kita lah ni duk baca Quran, erti Quran, ingat fok-fok dulu tu lagu tu lah duk nipu, duk buat rancangan jahat terhadap agama Allah dan juga Rasul dia. Kalau lah ni enggak buat jahat terhadap agama Allah dan pendakwah agama Allah. Allah, cerita ni tak suk. Kalau kita tengok ayat ni enggak tak suk.
amik jok Nabi Adam alaihissalam ada semua orang menetek sampai hari ini dia gak suk apa kiamat. Orang menetek agama Tuhan dan juga nama ejek-ejek akan agama Allah dan juga pendakwah agama Allah ada sampai kiamat. Cuma kita pilih nak jadi pelaku mana tu lah. Kita duduk atas dunia ni. Ya ada 3 puak ni ya. Yang Nabi Adam suk sampai hari kiamat ya ada 3 ni ya. Kita nak pilih masuk dalam calon pelaku mana. Tu. Sebab ya ada apa? Ada orang kafir. Itu Abu Jahal. Tahu orang munafik Abdullah ibn Salul. Tahu Abu Bakar. Tu ya. Nak pilih mana? Semua tu tahulah kau. Saya nak jadi tualak kampus sedang kunai. Pilih 3 orang tu. Kalau nak jadi orang jahat, teruklah Abu Jahal. Kalau nak jadi pasal ni, lolak. Jadi pasal menipu, mengaruk, juru hati, dak hati. Nawai lang lok. Abdullah bin Salul. Ya tu, ya nawai lang lok. Ngau Islam, duk cara Islam. Batu bit dalam kanan Islam, siap tak ada apa. Dia kafir. Pelan pula. Itu Abdullah bin Salul. Ya ni duk dalam sejid Nabi ni. Allah Akbar. Duk dalam sejid Nabi, duk dengan Nabi mengajar Quran. Tapi bahawa sudah terbit mengajar Quran, maza qala Muhammad anifan. Nabi Muhammad kata gapo sat ni weh? Kita tak erti. Ni duk dalam sejid Nabi. Kita sekadar 8 hari 15 hari pergi sejid Nabi. Patut kelik memang kita. 8 hari duduk sejid Nabi, 8 hari duduk Mekah. Patut kelik lah. Fak ni duduk di sejid Nabi sampai mati. Tapi duduk jadi nawai lang lok. Na'udzubillah minan nifaq. Lepas tu kalau sanggup nak adik Abu Bakar, tak ada apa. Adik Abu Bakar, adik Umar, adik Osman, adik Ali, dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum wa radha. Lagu tu. Fok dulu tu, ya sanggup nak adik Abu Jahal ni atau nak adik Abdullah bin Salul. Qad makara allazina min qablihim, kata Tuhan. Sebenarnya orang-orang dahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya. Lalu telah Allah Subhanahu wa taala fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, maka Allah binasakan bangunan rancangan jahat mereka dari asas lagi dah. Allah asas lagi dah. Fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim, mereka lalu bombong bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka. Bokeh asah lagi dah bangunan mereka, maka menyebab bangunan ya napa hebat tu utuh binasa ke atas kepala mereka, menyebab mereka tu mampu sungguh sampai mampu di situ. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Itulah orang dulu duk menetek agama Allah, duk menetek Rasul-Rasul dia. Maka kita orang sekarang ambillah wa utahan, ambillah wa ibrah. Jangan duk menetek agama Allah, jangan duk menetek pendakwah Allah. Abang Rasul tak ada dah. Ada yang makan saka Rasulullah, hidup royaknya dia hari ni. Jangan menetek dia, jangan lawan dia. Hidup royak benar molek. Faham tu? Janganlah tak turut. Kena turut. Sebab ni adalah ajaran Allah. Anzala rabbukum madza anzala rabbukum. Tu Al-Quranul Karim. Tak cukup dengan tu juga. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Lalu bom-bom bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedari. Dalam keadaan tak khabar. Kita tengok di hari ini Allah menetek agama Tuhan lah. Hidup dakwah kata dia tu adalah negeri maju, dia ada negeri gini pasal yang cati patai kita kata. Oh, cuba kita cek tengok. Negeri dia kok barak fok-fok jenis pasal menetek,
jalan ajaran selain daripada ajaran Tuhan dan duk dakwa kata ajaran pacati patai ni lebih maju lebih gapo semua tu adalah mainan syaitan belaka menipu belaka. Lalu kita cek tengok radio nah 30 40 juta jenis pasal manusia hidup tanpa ayah. Dah tak tahu apa. Hidup tepi batah ya selewat tahu apa tak tahu apa. Tuhan azab Tuhan dah di atas dunia lagi dah sebelum akhirat. 2 3 40 juta nah pak dia. Tubik orang tak ada ayah. Dah lah. Duk buat lagu mana tak tahu lah. Beranak tapi tak ada ayah. Itu dia panggil fasakha faqarra alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Kalau zaman dulu kok Namrud sejarah Namrud ni zaman Nabi ke apa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang aku tu Namrud ni. Tuhan tak azab dia mari 400 tahun. Azab Tuhan tipu ke atas dia. Di antara azab ke apa ni? Menatih haluh ya, mai duduk korek kepala dia, sing kata sumuk, sing kata nyamuk. Duduk korek kepala dia, Allah, habis gamak dia. Nak siapa kena upah orang pula mai katok kepala dia tu. Upah orang mai tu katok kepala dia tu. Allah, cuba kita fikir lagi azab atas dunia lagi dah sebelum akhirat. Apa tu? Nah, kerana mereka engkau sombong, takabur, lawan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirat belum tentu lagi. Akhirat Allah dia sebut pula di akhirat sebelah pada ni. Summa yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat esok. Gapo mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanglah azab. Tak dunia pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dah wa na'udzubillah. Itulah saja pada pagi ini. Amatilah kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul daripada Allah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah.